Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi 25 Syaban 1443 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'min ataupun suratul Ghafir, surah yang ke-40 dalam juzuk yang ke-24. Surah 40 juzuk yang ke-24. 40 juzuk yang ke-24, nama dia suratul Ghafir atau surah Al-Mu'min. Ayat yang kita akan teruskan pengajian kita, ayat yang ke-28 dan 29. 28, 29. Kita masih lagi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam siri yang lepas, Musa telah dibincang, menjadi perbincangan Maharaja Fir'aun yang zalim, yang angkuh pada masa itu. Dia nak buat guana ke Musa. Dia nak buat lagu mana ke Musa ni? Tak. Maka Fir'aun buat keputusan, Zaruni aqtul Musa, biarkan aku bunuh Musa. Jadi tengah dia duduk bincang-bincang nak bunuh tu, muncul seorang laki-laki dari keluarga dia, dari kumpulan dia, anak-beranak dia juga, yang telah beriman kepada Musa secara senyap-senyap. Secara senyap-senyap. Dan dia coba beri nasihat, menimbulkan keraguan kepada Fir'aun tentang Nabi Musa. Tapi Fir'aun gitulah, dia sombong, angkuh, takabur, duduk dia belaka. Kita yang tak nak jadi Fir'aun ni, jangan cuba ambil perangai Fir'aun untuk kita tak dalam diri kita. Maka kalau kita ada perangai ni, kita juga jadi macam Fir'aun dari sudut perangai yang tersebut. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat dulu. Mula dengan kita baca ayat 28 dan 29. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1025. 1025. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Itu cerita Fir'aun. Dia duk sibuk dengan kedudukan dia, dengan perasaan dia rasa hebat benar, rasa gah dia dengan bangunan-bangunan dia, pengikut-pengikut dia. Begitulah orang panggil perangai Fir'aun. Jadi kita pun kalau duk rasa gah dengan kekuatan kita, jadi sombonglah kita je, macam mendiang ni jugalah. Mari kita pergi kepada ayat 58, ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Dan pada saat itu, kita kena ingat balik kronologi perbincangan itu, kita kena ingat semula. Dan berkatalah pula seorang laki-laki yang beriman, mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu, dari orang yang beriman, seorang laki-laki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan iman dia. Dia beriman kepada Musa, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS, tapi dia sembunyi, dia tak tahu. Baik, maknanya dia boleh masuk dalam mesyuarat Fir'aun sebab Fir'aun ingat orang dia. Kita hari ni pun tak tahu tuan-tuan, orang duk bercakap dengan kita nampak baik, senyum, rupanya penyiasat, jasus, dia panggil jasus, yang mari nak attack kita pun berlaku macam tu. Berlaku juga lah gitu. Allahu Akbar. Dari Fir'aun membunyikan imannya, dia kata apa? Fir'aun, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia tanya, orang panggil tanya tu cara nak menimbulkan provokasi ke apa benda, kalau kita nak katalah. Mu ni Fir'aun, patutkah kamu membunuh seorang laki-laki yang kamu duk bincang ni? Tengok, mukminun ali Fir'aun ni siapa nama dia? Allah tak sebut. Yang pentingnya watak orang yang bercakap itu, bukan siapa yang bercakap. Yang dia mari, dia tanya Fir'aun, patutkah kamu membunuh seorang laki-laki? Tengok, dia guna perkataan rajulan, dia tak kata Musa. Patutkah kamu membunuh Musa? Nama Musa disebut dah oleh Fir'aun, tapi mukminu ali Fir'aun ni cuba nak mengabui mata Fir'aun, seolah-olah macam dia tak kenal lah Musa tu. Aku pun tak tahu siapa orang ni, aku tak tahu siapa orang ni, tapi kalau kamu nak bunuh seorang laki-laki dengan sebab ni, I tak kena tu. Dengan sebab dia berbeza pandangan dengan kamu je, tak boleh. Sebab dia kata Rabbi Allah, biar ke dia lah, berilah kebebasan. Konon-konon gitulah freedom, dia panggil apa ni, memberi kebebasan kepada Musa. Kenapa kau nak bunuh dia je? Dia kata Tuhan dia Allah, biar. Dia tak percaya dengan kamu, mu pun pergi. Bukannya kuat sangat, asyik pergi tandah yang mu Fir'aun pun. Gitulah lebih kurang ibarat. Tak ada riwayat ni, cuma kita nak suruh nampak lemahnya Fir'aun tu. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, patutkah kamu membunuh seorang laki-laki kerana dia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Orang dia ni bijak,
Dia tak kata Musa, dia kata laki-laki. Mana macam dia tak kenal lah Musa tu, ibaratnya begitu. Kita kan kalau kita tak nampak mesra kita, orang itulah orang yang awak marah tu. Orang yang mu tak setuju angin dia tu. Nampak macam jauh sikit dia punya jarak tu kan. Nampak jauh sikit jarak. Baik, itu hujah dia, soalan dia. Kemudian dia bawa hujah. Mukminu Firaun ni bawa beberapa hujah yang agak mantap jugalah untuk nak menyedarkan Firaun. Dia kata, "Hei Musa, maaf, tidak hei Musa, hei Firaun." Allahu akbar. Wa qala rajulun mu'minun min qaumi Firaun yukhfi anhum imanahu billah. Dia sembunyikan iman dia, tak tahu. Dia sembunyikan iman dia dengan Allah dan juga dia percaya kepada Nabi Musa. Kaifa tastahilluna qatla Musa? Bagaimana kamu nak menghalalkan pembunuhan laki-laki itu? Musa lah. Semata-mata kerana dia kata Rabbi Allah, faqbalu qawlahu aw irfudu. Sama ada mu terima kata-kata dia ataupun mu tolak. Jadi tak ada dosa dia. Dosa dianya sekadar dia kata Rabbi Allah. Biar ke dia? Sedap juga dia hujah dia kan. Biar ke dia, apa mu nak paksa orang ya? Orang bukan boleh terima. Ayat ini ditafsir dengan sebuah hadis. Tanda ni pelajar, menarik cerita ni. An Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu rahimahullah. Dia kata, sa'altu Abdullah ibn Amri an ashaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urwah ni dia tidak sahabat, dia tak ada. Dia tanya seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr. Ibnu Amr, apakah perbuatan puak kafir yang cukup dahsyat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kafir buat apa? Dia tanya soalan. Qala, kata di Abdullah bin Amr, ra'aitu Uqbah, tulis nama penyagak besar dunia ni. Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia pergi dekat Nabi sallallahu ketika Nabi duduk solat. Nabi duduk solat dekat Kaabah, dia pergi fa wada'a rida'ahu fi 'unuqihi. Dia ambil kain dia ni, dia sangkut di tekuk Nabi, fa khanaqa ni cekik Nabi. Ikat dengan tali, dengan kain ni. Arab ni dia ada syal dia panggil. Macam kita ni macam kain gini. Rak ikat. Nabi duduk solat, khanqan syadidan. Ikatan yang cukup kuat. Allahu akbar. Ikatan yang cukup kuat. Tak, orang lain pakat tengok belakang. Orang lain pakat duk tengok, tak berani nak pergi dekat. Tak berani nak pergi tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan para jemaah sekalian, Nabi keseorangan di tepi Kaabah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Alaihi minallahi ma yastahiq. Allah Ta'ala lah jatuh hukuman yang selayaknya kepada Uqbah yang cekik tekuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Faja'a Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar mari. Hatta dafa'ahu anhu. Abu Bakar pergi. Abu Bakar ni orang bukan masyhur dengan gedebe, dengan backing, tak. Tapi tegas. Bila dia tengok Nabi diancam, dia pergi, dia tarik tangan Uqbah. Dia tarik, selamatkan Nabi SAW. Dan Abu Bakar baca ayat ni, baca balik, ulang balik kata-kata mukminu ali Fir'aun, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Hei, mu nak bunuh dia kerana dia kata Rabbi Allah, sedangkan dia telah bawa hujah yang nyata daripada Allah.
Itulah sikap Sayyidina Abu Bakar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Panjang lagi cerita lain. Dalam contohnya Abu Nuaim dalam Fadailis Sahabah, dan orang lain juga telah meriwayatkan bahawa pernah satu hari Sayyidina Ali. Cerita ini menarik. Cuma tak ada dalam kitab Fadailus Sahabah atau Ma'rifatus Sahabah Abu Nuaim. Satu hari Sayyidina Ali tanya sahabat-sahabat dia, siapa lebih berani atas dunia ni? Siapa dia orang berani dalam dunia ni, dalam dunia kita ni? Jadi orang kata, tuan lah, Ali lah beraninya. Ali kata, aku ni setiap kali ada perlawanan, melawan pedang sama seorang, aku menang. Tapi aku nak orang berani, min asyaddin nas. Orang tak nampak Sayyidina Abu Bakar, dia nampak Umar, Hamzah, orang gedai-gedai belakang tu. Abu Bakar ni tak masyhur dengan macam ni. Jadi orang kata tak tahulah Ali, kalau bukan mu siapa lagi? Ali kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kita berani sebut ni ada dalam kitab. Cuma bila kata Ali puji Sayyidina Abu Bakar, jelaslah kepada kita dia bukan mari daripada kitab Syiah. Syiah mana ada puji. Dia kata Abu Bakar berani. Dalilnya orang lain senyap belaka ketika Nabi dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Abu Bakar yang pergi tarik kain di tengkuk Nabi. Dia baca ataqtuluna rajulan an yaqul rabbi Allah. Dia yang menyelamatkan Nabi daripada dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Itu kisah menarik para jemaah sekalian. Panjang lagi kisah ni. Dia pun kata dalam riwayat itulah, wallahu alam, kalau ada sahabat-sahabat boleh orang panggil takhrij riwayat tu, cantik ceritanya. Dia kata kalau nak tengok sini ayat yang sama, tapi mana kuat Abu Bakar dengan mukminu ali Fir'aun. Mukminu ali Fir'aun sembunyi iman dia, Abu Bakar zahir iman dia. Maknanya kita kata tak apalah, mukminu ali Fir'aun seorang yang afdal pada zaman dia, Abu Bakar yang terbaik pada zaman dia. Alhamdulillah. Kita tak ada faedah pun kita duk tarjih siapa dia baik. Yang pentingnya mereka telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Mereka telah menunaikan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Jazahumullahu khaira anna wa 'anil muslimin khairal jaza, kerana mereka telah menyelamatkan nabi masing-masing. Baik. Ada cerita ini telah disebut sebagai dalam tafsir kita ni, tafsir kepada kata-kata ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Baiklah, kemudian mukminu ali Fir'aun bawa hujah, nak menguatkan hujah dia lawan Fir'aun. Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Hei Fir'aun, biarlah Musa tu, apa sibuk kau? Sedangkan dia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Dia bawa hujah, dia bukan mari buah kosong. Ya, tapi dia ada hujah. Hujah yang mantap. Kenapa kamu tak mau lawan juga? Wa in yaku kaziban fa alaihi kazibuh. Kalau ia seorang yang berdusta, maka dusta dialah yang menanggung dustanya itu. Kalau dia bohong, naik atas kepala dia bohong tu. Awak susah apa? Kalau dia bohong, naik atas kepala dia pembohongan itu. Kamu jangan susah. Pelik apa mu ni? Sedap juga dah. Maknanya tapi ingat, mana dia attack Fir'aun tu sedap hujah dia. Wa in yaku sadiqan yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. Ingat Fir'aun, dan kalau pula ia seorang yang benar, kalau dia dusta tak apalah, bohong tu balik atas kepala dia. Tapi kalau dia benar, apa yang dia cakap itu betul. Macam mana? Nascaya kamu akan ditimpa oleh sebahagian dari azab
yang dijanjikannya kepada kamu. Kalau dia benar, azab atas kepalamu. Jangan main-main. Mana dia cuba nak attack Firaun supaya Firaun pandang remeh kepada isu Musa ni. Tak ambil tindakan apalah. Begitu ya. Maknanya Musa ni kalau dia bohong, sesalah. Naik atas kepala dia lah. Tapi kalau dia benar dalam dakwah dia, kamu berdustakan dia, mesti kamu akan kena azab sebagaimana yang Musa janjikan. Jadi tak perlulah kamu bunuh dia. Kita tengok je apa yang keadaan yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Jadi dia cubalah, dia kata Firaun, kalau dia melampaui batas, dia berdusta, selesailah masalah kita. Terserahlah akhirnya, nampaklah. Tapi kalau dia benar, danger, bahaya kita. Jangan dia berasa senang hati. Itu kata-kata dia. Jadi Firaun pun celak mata. Sedap juga cakap dia ni. Macam kata orang ada hujah juga lah. Ada hujah juga daripada keluarga dia ni sendiri. Ada juga di tali baru yang menyokong Musa dalam grup kita ni. Firaun pun mula celak mata. Tak boleh biar ni. Kalau kita biarkan, ramai lagi orang bangkit menyokong Musa kan ni. Baik. Allahu Akbar. Jadi mukminu ali Firaun ni, kita ni ingat tak waktu kita baca Yasin dulu? Sama juga. Wajah amin aqsal madinati rajulun. Itu dipanggil sahibu Yasin. Hak ni sahibu Musa. Maksudnya setiap masa tu ada je orang beriman yang sembunyi, yang cuba nak membela secara senyap-senyap. Sekarang ni pembela kita mukminu ali Firaun. Nama dia wallahu alam. Kalau cari dalam kitab lain jumpa banyak riwayat-riwayat Israiliyat, kita akan jumpa nama dia dan sebagainya. Tapi tak perlu nama. Yang kita nak belajarnya, ada watak orang baik di tengah-tengah orang jahat, mesti ada. Jadi setelah mukminu ali Firaun menyatakan hujah dia yang tidak selayaknya untuk kamu ambil tindakan bunuh Nabi Musa, kemudian dia juga telah mengancam mereka. Kalau Musa itu betul, bahaya kamu. Kalau Musa betul, bahaya. Maka dalam ayat yang berikut ini, dia bawa juga satu kata-kata yang menyedarkan Firaun bahawa kita ni bukannya kuat sangat. Hari ni kita gagah perkasa, mungkin sehari dua lagi kita hilang kuasa. Dia kata apa? Tengok ayat 29. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Wahai kaumku. Dia guna bahasa lunak sekali. Wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermahraja-lela di muka bumi Mesir dan sekitarnya. Hari ini tak apalah kamu berkuasa. Tapi ingat, kuasa ni bukan sentiasa di tangan kita. Dia akan bertukar jua. Akan bertukar juga. Faman yansuruna min ba'sillah. Tetapi kiranya keadaan bertukar, Musa menang. Nak kata apa? Maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita? Kalau betul hak Musa cakap, macam mana agak kita ni? Macam mana agak kita ni? Dengar ni pelajar. Firaun bukannya nak celak mata, nak berfikir. Firaun telah merasai dia terancam. Hujah yang dibawa oleh laki-laki ini agak mantap, boleh mempengaruhi orang lain, boleh menyebabkan berlakunya protes.
daripada pengikut Fir'aun sendiri akan sokong Musa, maka Fir'aun pun kerak selalu dia punya hujah supaya orang tak ikut laki-laki ini. Tengok. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara. Oh, naik semangat Fir'aun. Fir'aun berkata, aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan. Mu jangan dawat. Janganlah, aku ni orang bijak, aku ni orang berkuasa, apa yang aku syorkan, aku cadang itu terbaik, the best, kata orang sekarang. Ini kesombongan. Tak mau dengar mesyuarat orang, tak dengar kata orang. Dia tahunya nak lawan, dia tahunya tetap nak bunuh Musa. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Hak aku tunjukmu ni hak betul. Mu jangan duk mikir tak. Jangan duk mikir karu. Itulah gaya Fir'aun. Kita ni pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bermusyawarah, tiba-tiba bos kata tak usah duduk bercakap banyak. Hak aku cakap ni betul, hak kamu semua salah. Maka inilah gaya Fir'aun yang telah menolak nasihat yang disampaikan, menolak segala tazkirah yang dikemukakan, menolak cadangan yang diberikan. Tak ada apa. Kita tak mau jadi Fir'aun. Janganlah kita buat perangai macam Fir'aun. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada perangai kefir'auan. Dia panggil perangai kefir'auan yang rasa kita saja betul, orang lain tidak betul. Inilah perangai yang tidak baik. Na'udzubillah. Waktu kita baca, kita tadabbur ayat ni, kita rasalah tak? Tapi waktu kita nak buat keputusan, waktu kita nak mikir macam-macam, lain macam pula tu. Dia panggil lain macam pula, dia punya gaya tu lain macam. Kita jangan jadi lain macam. Biarlah kita sentiasa duduk di atas landasan yang baik. Nak jadi orang baik, orang dengar kata orang tawaduk. Bila kita bermesyuarat dengan telus. Jangan buat keputusan sendiri, ikut apa yang kita putuskan. Barulah kita jadi manusia yang aman damai, manusia yang harmoni, manusia yang orang panggil comel dia punya perangainya, insya-Allah. Dan itulah yang penting. Tapi kalau cakap ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa rasabirusa, ini gaya Firaun. Tak ada pandangan lain. Koman belaka tu. Pandangan kita yang hak comel sekali. Ini dia. Itu dia panggil gaya apa? Gaya mendiang Firaun. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ikut mendiang. Kita kena ikut nasihat yang diberi oleh orang yang beriman. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah dari sudut pendidikan dan juga ilmiah. Apakah faedah yang dapat kita kutip daripada dua ayat yang kita baca ini? Tak habis lagi ni. Cerita Mukminu Ali Fir'aun ni belum tamat. Tapi oleh kerana pena penulis kitab tafsir ni pilih dua ayat ni, kita baca dua ayat. Dia pilih tiga, kita buat tiga, supaya selarah dia punya perjalanan huraian dia ni. Kalau tidak, kita kena huraian sendiri pula. Allahu Akbar. Baik, mari kita pergi faedah yang pertama. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Berkata seorang laki-laki dari kalangan keluarga Fir'aun yang menyembunyikan iman. Kata di para ulama tafsir dan juga ulama tadabbur, kata fihi jawazu ikhfa'il iman idza khafal insanu ala nafsi. Ayat ini menunjukkan harus boleh kita sembunyikan iman kita kalau kita takut kita dibinasakan. Kalau takut dibinasakan lah. Sebab tu Tuhan kata yaktumu imanahu.
Tetapi kalau orang ni langsung tak boleh nak zahirkan agama dia, maka agama Islam mewajibkan dia berhijrah, tinggalkan kampung tu, hidup lain. Dia pergi ke kampung yang boleh menegakkan agama, yang boleh melaksanakan syiar Islam. Jangan pergi ke tempat kebengongan. Jangan. Itu satu. Kalau dia boleh hijrah, hijrah. Kalau tak mampu, sabarlah. Nak kata apa? Yang kedua, dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yuqayyid li'ibadihi salihin humatan 'inda syada'id. Allah Taala akan beri penjaga agama yang menolong hamba-hamba Allah Taala yang beriman ketika diuji. Ada orang bela. Tengok, mesyuarat tertutup, mesyuarat kabinet khas Fir'aun tentang Nabi Musa, ada je orang membela di dalam tu. Mu nak bunuh dia, tak boleh ke guna akta lain? Jadi ada orang bela. Sama juga dengan cerita ashab sahibu Yasin, ada orang bela. Dan kita mengharapkan juga insya-Allah pejuang-pejuang yang nak menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ditekan akan ada orang yang membela insya-Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pertolongan kepada kami untuk menegakkan agama-Mu, untuk menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menolak dan menentang segala penyelewengan terhadap agama yang dibuat oleh orang-orang yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ketika orang nak khianat pada kita, ada orang bela, sebagaimana kisah-kisah yang telah Allah sebut dalam Quran. Karena itu ana sebut di awal tadi, tak penting nama apa. Kalau di surah Yasin dulu masyhur dengan Habib bin Najjar, itu pun ulama, setengah ulama kata tak jelas nama tu. Yang ni pun ada juga nama dia kalau cari. Tapi tak perlu cari, yang perlunya kita nak ada watak orang yang membela kebenaran itu walaupun secara sembunyi. Baik. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama lagi, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun ataqtuluna rajulan yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Tengok, wa qad ja'akum bil bayyinati minkum wa in yakun kadziban wa in yakun sadiqan. Kata di para ulama fi istidrajul mukhatab. Orang yang bercakap nak berhujah, jangan semua sekali, masuk sikit-sikit. Hujah kita tu dia panggil bawa secara satu demi satu. Bila mukmin ali Fir'aun ni tengok mereka dah mula nak bunuh Nabi Musa, mereka dah mendustakan dakwah Nabi Musa, maka dia cuba nak menyelamatkan Musa dengan cara menimbulkan keraguan dalam mesyuarat. Dengan cara nasihat, al-mulatafah, dengan cara berlemah lembut. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Nama pun dia tak sebut. Takut orang kata, mu ni member Musa ni muda kapal mana ke sekali dengan Musa. Tengok, itu dia panggil cara teknik. Dia tak sebut nama, seolah-olah macam dia tak kenal lah. Dia tak kata Nabi. Kalau Nabi macam dia beriman pula. Itu dia panggil cara. Kita ni pun kadang-kadang kita kena cuba timbulkan suatu perkara bila ada orang nak khianat kepada orang. Bila ada orang nak khianat, kita kena timbulkan perkara yang tersebut. Ini panggil teknik dari sudut berbincang. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri petunjuk kepada orang yang melampau dan yang dusta, pembohong. Fihi, dalam ayat ini, dua sifat yang buruk ada pada manusia. Sifat iaitu as-sarafu, melampaui batas,
dan juga sifat suka membohongi. Apa orang cakap, bohong. Mu tak buka mata, tak kaji, semua tu bohong belaka. Ni masalah kita. Tak. Mari dia buat pembohongan. Kadang-kadang kita taja nak orang bohong ni untuk nak membohongi masyarakat dengan cerita karut-karut dia tu. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ni. Maka dua sifat ini Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada dia, dan Allah Ta'ala tidak akan beri taufik kepada dia untuk buat kebaikan. Sebab apa? Sebab orang-orang musrif, dia telah menolak kebenaran setelah sampai kepada dia. Bukan sahaja tolak, dia attack balik pula. Dia kata, bohong ni. Apa cakap macam ni? Tak betul. Dalam ayat surah, tanda tuan-tuan, dalam ayat surah As-Saff ayat 5, Allah kata, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Bila dia dah mula menyeleweng, Allah Ta'ala selewengkan hati dia, tak mau terima hidayah. Kita kata wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Jangan kita mudah nak percaya, mudah nak, orang panggil mudah koyok. Lawan, kita lawan dulu. Lawan kita, ya. Jadi orang-orang yang musrifun kazzab, dalam surah Ghafir ayat 34 nanti Tuhan kata, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Supaya yakni musrifun kazzab, dalam melampaui batas, ngenak, zalim, mendustakan. Mari ayat nanti musrifun murtab. Murtab itu maknanya meragui dakwah yang orang bawa. Dua ayat yang kita baca ini isyaratu ila annal israr alal ma'asi wal kadhib. Orang yang berterusan dengan maksiat dan membohongi dakwah Nabi dan irtiab, meragui urusan agama, itulah sebab-sebab tertutupnya pintu hidayah, pintu taubat, pintu nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudahlah kita. Jangan mudah kita ni tak apa, tak apa. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang keempat. Kata di mukmin lagi, ya qaum lakumul mulkul yawma zahirna fil ardi. Hey Fir'aun, sekarang ni kita berkuasa. Sukalah kita kan nak buat tu, nak buat ni, nak sekat tu, nak sekat ni. Macam-macam halangan kita buat. Kita cuba nak bunuh Musa, tapi kita kena ingat dunia ni berputar. Hari ni kita dapat, hari ni kita berkuasa, tak semesti besok kuasa. Hari ni giliran Fir'aun memerintah, tak lama lagi hilang kerajaan Fir'aun, orang lain naik. Maka ke mana kita nak pergi? Jadi kita kena insaf. Waktu berkuasa ni jangan cuba tunjuk kerah kepala. Waktu kita berkuasa ni jangan cuba nak orang panggil nak tunjuk kuasa, sebab bila hilang kuasa nanti apa kita nak buat? Tak ada apa. Apa ni, rugi saja kamu. Baiklah, yang duduk, yang terakhir, yang kelima, yang terakhir. Bila Fir'aun rasa macam satu ancaman bagi dia, kata-kata mukmin ahli Fir'aun ni telah memberi kesan. Ahli-ahli mesyuarat pun nampak macam lain macam dah. Betul juga ni. Kita berkuasa bukannya sampai orang kata boleh tongkat langit. Mesti ada satu masa kita akan kehilangan. Maka Fir'aun bila nampak gini, dia potong lalu. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Jangan mudah percaya. Pandangan yang aku beri ni, ini yang terbaik. Wa ma uhdikum illa sabilar rasa. Ma urikum illa ma ara. Apa yang aku cakap itu yang betul. Wa ma ahdikum wa ma ahdikum illa sabilar rasyad.
apa yang aku tunjuk pada kamu itu, itulah jalan yang terbaik. Firaun pun guna kuasa adalah dia rasa dia bimbang dah. Dia mula rasa ada penentangan, ada orang yang cuba nak lawan dia, ada orang cuba nak pertikaikan pandangan dia, maka Firaun dengan angkuh, dengan sombong, bangga diri mengatakan pandangan kita yang terbaik. Pandangan dia ni tak betul tu. Cakap boleh, silap-silap mukmin ali Firaun pula akan dicampak ke dalam azab sebab dia cuba nak bantah pandangan bos besar nama dia Firaun. Maka ayat ini memberi kesedaran kepada kita para jemaah sekalian, kita jangan rasa semua yang kita buat itu betul. Kalau ada orang bagi pandangan yang kedua, kita anggap dia sebagai anti, sebagai pembangkang, sebagai pemecah belah. Lah. Jadi baiklah. Jadi para jemaah sekalian, kita hidup di saat yang begini, seeloknya orang-orang yang mempunyai pandangan, mempunyai kedudukan, ambillah peluang untuk nak memperbaiki suasana yang berlaku. Jangan pula mentang kita ada kuasa, kita guna kuasa ni untuk menghentam orang lain, memecah belahkan kesatuan ummah. Yang kita dakwa orang lain pecah, tapi kita yang memecahkan, dengan sebab kita tak dengar kata, kita rasa kita yang betul. Semua kita akan pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hari ini kamu berkuasa, besok belum tentu. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah untuk episod ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 30, masih lagi dalam kata-kata mukminu ali Fir'aun. Wa qala alladhi amana ya qaum inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.